Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPD Seremban, peneraju kecemerlangan, sehati sematlamat. Salam ABC 2.0, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan. Anak yang baik lagi cerdik. Salam anak yang baik lagi cerdik. Salam Pak Ai, ikhlas, ihsan, itqan dan istiqamah. Salam SKTTJ, semarak kesatuan, terbilang terbaik. Jom bersama saya Guru Besar Cikgu Syamuddin bin Buda, Guru Besar SKTTJ, SK Taman Tunku Capal Seremban, Ab Somban, Ab Nogori. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah budi izin Allah, maka pada hari ini kita dapat mengadakan satu sesi taklimat kepada semua ibu bapa penjaga, anak-anak prasekolah, anak-anak KPKP, anak-anak tahun 1 hingga tahun 6, ABC, anak-anak yang baik lagi cerdik, ibu bapa cemerlang, anak-anak tahun 1 hingga tahun 6, termasuk anak-anak prasekolah dan KPKP. Apa khabar semua? Sihat? Anak-anak semua sihat? Cikgu mendoakan sentiasa anak-anak berada dalam keadaan sihat walafiat bersama ibu bapa penjaga. Dan satu sesi taklimat yang cikgu adakan pada hari ini bertujuan memberikan sedikit beberapa informasi dan juga beberapa pemberitahuan ataupun beberapa maklumat, info-info terkini sebelum sesi persekolahan dibuka pada 1 hari bulan Mac 2021 yang akan datang untuk sesi prasekolah, sesi KPKP tahun 1 dan tahun 2. Untuk 1 hari bulan Mac ini sekolah akan dibuka hanya melibatkan murid tahun 1 dan tahun 2, murid prasekolah dan murid KPKP. Saya harap ibu bapa pembuat penjaga tahun 1 prasekolah, KPKP tahun 1 dan tahun 2 jelas dengan maklumat ini. Untuk sesi berikutnya pada 8 Mac dia melibatkan murid-murid tahun 3 hingga tahun 6. Jadi hari ini taklimat yang cikgu sampaikan ini, cikgu fokus kepada semua warga SKTTJ yang melibatkan anak-anak prasekolah, yang melibatkan anak-anak KPKP, anak-anak tahun 1 hingga tahun 6. Maklumat ini cikgu nak sampaikan berdasarkan kepada beberapa perkara penting yang cikgu nak sampaikan khusus kepada ibu bapa penjaga supaya sesi pembukaan sekolah yang akan berlangsung pada 1 hari bulan Mac nanti berjalan dengan baik dan lancar tanpa sebarang masalah. Jadi cikgu harap ibu bapa penjaga sedia mendengar teliti apa maklumat-maklumat yang cikgu nak sampaikan supaya kita jelas, faham, dan sebarang info-info yang cikgu sampaikan ini sekiranya ada sebarang masalah, para ibu bapa penjaga boleh kemukakan dalam grup kelas masing-masing ataupun terus kepada saya WhatsApp ataupun Telegram ataupun SMS ataupun boleh hubungi untuk dapat maklumat lanjut. Sekiranya ada kemusykilan, sekiranya ada pertanyaan yang hendak ditanya, boleh berhubung dengan saya ataupun dibantu kalau saya tak boleh menjawab ataupun saya ada urusan-urusan penting yang mungkin lewat untuk saya menjawab segala persoalan yang timbul nanti. Para ibu bapa penjaga boleh berhubung dengan barisan JPK saya, Puan Fazni PK1, Cikgu Daud PK Ham, Cikgu Fuzi JPK Co-Curriculum dan juga Cikgu Wazawawi guru penolong kanan KPKP. Jadi saya terus kepada sesi persekolahan yang akan kita buka pada 1 Mac nanti. Ini sesi yang pertama, fasa yang pertama pada tarikh 1 hari bulan Mac nanti. Apa yang saya nak maklumkan ialah semasa anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan membawa anak-anak pada 1 hari bulan nanti, saya nak maklumkan supaya berlakunya kelancaran dalam kemasukan anak-anak kita tahun 1 prasekolah, tahun 2 dan juga KPKP, anak-anak KPKP. Bagi sekolah akan mula dibuka, datang murid-murid kena hadir ke sekolah, ibu bapa penjaga kena hantar sebelum jam 7.30 pagi.
Saya ulang lagi sekali, sebelum jam 7.30 pagi. Jadi sebab 7.30 pagi pagar akan ditutup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hantar anak-anak sebelum waktu tersebutlah. Kita dah sediakan dengan jadual bertugas, guru-guru yang bertugas bagi membantu ibu bapa penjaga. Dan saya nak tekankan, ibu bapa penjaga tidak dibenarkan masuk. Tidak dibenarkan masuk. Anak-anak, hantar anak ke pintu pagar sekolah. Kemudian ada guru-guru yang akan bertugas nanti di samping pengawal keselamatan yang bertugas, yang akan ditempatkan sentiasa berada di pondok pengawal sekolah. Jadi tuan-tuan tidak dibenarkan masuk tahun 1, tahun 2. Tahun 1 dan tahun 2 di pintu pagar utama. Di pintu pagar utama. Tahun 1, tahun 2 dan juga KPKP di pintu pagar utama sekolah. Bagi anak-anak prasekolah, masuk di pintu pagar di hadapan kelas prasekolah. Di sebelah pintu sebelah kanan, pintu pagar utama. Kalau di belakang saya lah, sebelah kanan. Kalau tuan-tuan di luar, pintu pagar di sebelah kiri. Jadi kita ada 2 pintu pagar yang kita sediakan untuk memudahkan urusan penghantaran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya ulang lagi sekali, pintu pagar utama hanya melibatkan murid-murid tahun 1, 2 dan KPKP. Bagi pintu pagar prasekolah, di hadapan kelas prasekolah di sebelah kiri, pintu pagar kecil. Di situ ditempatkan. Jadi tuan-tuan hantar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan akan diambil suhu, anak tuan-tuan akan diambil suhu, dan sekiranya suhu tidak menunjukkan ada bergejala dan sebagainya, anak tuan-tuan dibenarkan masuk. Tetapi sekiranya bergejala, suhu melebihi 37 darjah Celsius, tuan-tuan diminta untuk bawa anak tuan-tuan pulang ke rumah dan dapatkan rawatan di klinik-klinik yang berhampiran. Okey? Jelas itu maklumat yang pertama yang saya nak maklumkan. Jadi tuan-tuan tak dibenarkan bawa masuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kecuali ini saya nak sebut, kecuali apabila anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tu perlu dipujuk. Saya faham keadaan situasi senario bila anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dah lama bercuti, kemudian tahun 1 terutamanya dan prasekolah yang baru nak masuk ke sekolah, ada masalah, kadang-kadang ialah merengek, menangis dan sebagainya. Kita tengok pada situasi dan keadaan. Kita benarkan masuk bagi ibu bapa penjaga yang anak-anak menghadapi masalah seperti ini. Kita ada ruang menunggu nanti. Kita hanya dibenarkan masuk ke kawasan ruang menunggu sahaja. Bawa anak tuan-tuan dah masuk, yang sekiranya merengek, menangis dan sebagainya, cikgu-cikgu bertugas akan bantu, akan tempatkan di mana kawasan yang perlu tuan-tuan dan puan-puan masuk, seorang sahaja, kemudian ditempatkan di situ sehinggalah selesai bujuk rayu dan sebagainya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya direda, keadaan dia dalam keadaan tenang, dan dapat kembali bersedia untuk bersekolah, kita benarkan. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dengan dibantu oleh guru bertugas nanti, anak tuan-tuan dan puan-puan masih lagi tak reda, tak tenang, masih lagi merengek dan sebagainya, menangis dan sebagainya, tak boleh nak terkawal dalam tempoh masa lebih kurang dalam 10 ke 15 minit atau 20 minit, masih lagi tak mahu bersekolah, menangis dan sebagainya, pihak sekolah berikan kelonggaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, bawa pulang ke rumah sehinggalah tuan-tuan berjaya memujuk, dan hari berikutnya, esoknya datanglah ke sekolah seperti mana biasa. Sama juga akan dibantu oleh guru-guru yang bertugas nanti. Okey, jelas Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak maklumkan juga, tuan-tuan dan puan-puan, kita faham dalam keadaan situasi yang mana sekarang ini pihak sekolah telah mengeluarkan surat siaran terkini daripada KPM yang keluar semalam dalam tempoh masa sekolah dibuka ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah minta semua guru kelas untuk maklumkan siaran tersebut kepada ibu bapa penjaga, iaitu berkaitan dengan siaran tuan-tuan dan puan-puan yang tidak mempunyai uniform, yang tidak sempat untuk beli uniform disebabkan keadaan yang belum lagi reda, situasi pandemik COVID-19 khususnya di Seremban ini. Walaupun semalam kita dah dapat maklumat terkini keadaan di Seremban, di Negeri Sembilan, terutama di Seremban, melonjak kes tinggi 1000 lebih macam tu dia punya kes COVID yang berhampiran dengan kawasan di sekolah kita di kluster Sungai Gadut ni, kilang yang berhampiran di tempat kerja. Jadi kita mengambil pendekatan berhati-hati dan berjaga-jaga.
melalui siaran yang dimaklumkan oleh KPM tersebut, yang mana ibu bapa penjaga diminta untuk hantar anak ke sekolah sekiranya tidak mempunyai uniform, dibenarkan dan ikut keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya anak tidak mempunyai uniform, dibenarkan ikut memakai pakaian yang bersesuaian, beretika lah maksudnya. Jangan pakaian yang tidak sesuai sebagai murid sekolah. Kalau dia tak mempunyai uniform yang lengkap, boleh pakai pakaian biasa tetapi menunjukkan kesopanan, menunjukkan etika sebagai murid sekolah lah. Kita benarkan, tidak ada masalah. Yang penting yang ditekankan oleh KPM sendiri, Kementerian Pendidikan Malaysia, ialah kesediaan kita pihak sekolah menerima anak-anak tuan-tuan yang perempuan untuk hadir ke sekolah. Itu fokus kita. Fokus kita yang utama ialah menerima kehadiran anak-anak tuan-tuan dan perempuan untuk hadir ke sekolah, untuk sesi bersemuka dengan guru-guru. Itu yang penting. Kehadiran hari pertama itu sangat penting. Jadi pihak sekolah sangat mengadu-adukan kehadiran anak-anak tuan-tuan perempuan untuk hadir ke sekolah. Yang sihat lah, yang betul-betul sihat lah. Kalau yang tak sihat, bergejala, diminta dapatkan rawatan di rumah, berehat di rumah, jangan hantarkan anak ke sekolah. Sekiranya betul-betul sihat dan mampu untuk hadir ke sekolah, pihak sekolah sangat mengalu-alukan kehadiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir ke sekolah. Ini yang kita sebut bersedia untuk hadir ke sekolah. Sekolah bersedia menerima anak tuan-tuan dan puan-puan, dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan juga, termasuk tuan-tuan dan puan-puan juga, bersedia untuk menghantar anak ke sekolah dalam keadaan yang sihat fizikal dan mentalnya. Jadi saya harap jelas di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebut ulang lagi sekali lagi berkaitan dengan pakaian tadi. Ini siaran KPM terbaru. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai kelengkapan yang mencukupi seperti mana belum sempat lagi, kita bagi kelonggaran, tidak ada masalah. Yang penting anak tuan-tuan puan hadir ke sekolah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang seterusnya saya nak sebut juga, oleh kerana kita semalam berlakunya kluster baru di Sungai Gadut, di kawasan berhampiran dengan TTJ ini, maka satu makluman saya dah minta guru penolong kanan SKTTJ, Cikgu Daud, untuk sampaikan maklumat ini melalui kelas masing-masing. Sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ada masalah, yang ada melibatkan kluster di tempat kerja seperti mana yang diumumkan oleh MKN dan KKN yang berlaku semalam, 1,300 lebih kes semalam. Sekiranya ada isu bergejala yang mana melibatkan anak-anak murid SKTTJ, tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon sangat-sangat, saya merayu sangat-sangat, maklum segera kepada pihak sekolah. Maklum kepada pihak sekolah melalui kelas masing-masing, melalui guru kelas masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan jangan sembunyi. Jangan sembunyikan apa masalah sekiranya berlaku kontak rapat dengan kes-kes yang bergejala. Maklumkan segera kepada pihak sekolah, maklumkan kepada guru kelas melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Jangan segan, jangan sorok, jangan sembunyikan maklumat tersebut. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan sembunyikan maklumat tersebut, ianya boleh melibatkan, boleh menjejaskan keselamatan murid-murid yang lain, keselamatan guru-guru dan keselamatan semua warga sekolah. Itu yang saya nak tekankan. Jadi saya mohon merayu sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada kes yang melibatkan kes, ini maklumat disampaikan oleh PPD Seremban kepada semua sekolah-sekolah daerah Seremban, terutama kes yang sekolah-sekolah yang berhampiran dengan kluster Sungai Gadut di tempat kerja dan kluster di tempat kerja TTJ. Maklumkan sekiranya bergejala ada kes kontak rapat dengan kes-kes positif dan sebagainya. Saya merayu sangat tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah berikan kerjasama yang baik kepada pengurusan sekolah, dan juga supaya dapat kita menjaga keselamatan semua pihak. Sekolah menyediakan SOP, sekolah menyediakan segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh KPM di peringkat sekolah. Jadi kita berusaha sedaya upaya untuk sesi bersemuka. Jadi peluang itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan faham dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kita sama-sama membantu tuan-tuan, membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan
berikan maklumat, dan saya nasihatkan juga tuan-tuan dan puan-puan, bekalkan segala keperluan SOP, ingatkan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan supaya amalkan SOP penjarakan apabila berada di sekolah, nasihatkan kepada anak-anak dalam persediaan untuk bersemuka dengan anak-anak, dengan guru-guru di sekolah. Nasihatkan kepada anak, jaga kesihatan anak-anak, kalau boleh berjala jangan hantar ke sekolah, kalau sihat walafiat, betul-betul sihat fizikal mental, dibenarkan hadir, tapi bersedia dengan mask dan segala hand sanitizer dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Amalan-amalan ini kita, norma baru ini kita telah bersedia di peringkat sekolah. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan sebelum masuk ke kelas akan digalakkan ataupun diberi penerangan oleh guru-guru, diberi penjelasan oleh guru-guru tentang pengamalan norma baru, iaitu memakai mask, jaga penjarakan 1 meter sebelum masuk ke kelas, sentiasa amalkan mencuci tangan, mencuci tangan sentiasa, masuk ke kelas, sebelum masuk ke kelas cuci tangan, waktu rehat pun cuci tangan, sentiasa diamalkan norma-norma baru ini supaya keselamatan anak tuan-tuan dan puan-puan terjamin sepanjang anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berada di sekolah. Okey, saya harap penjelasan ini jelas kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya saya nak maklumkan juga jadi seperti mana saya sebutkan tadi, sampai ke pintu pagar tempatkan hanya dibenarkan yang ada masalah saja dibenarkan masuk. Itu pun sekiranya ada keperluan, anak-anak yang menghadapi masalah, dia tak nak menangis, merengek dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Hantar anak akan dibantu oleh guru bertugas. Kemudian ini waktu pagi, saya sebutkan tadi, datang sebelum 7.30 pagi. Okey, selesai waktu pagi, tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan puan masuk kawasan sekolah, semuanya akan ditempatkan di ruang menunggu di dewan terbuka. Di samping itu juga kelas juga telah tersedia, akan dibawa oleh guru-guru kelas dengan pembantu guru kelas nanti apabila sesi persekolahan bermula jam 7.30 pagi. Okey, saya nak maklumkan tentang waktu balik. Okey, waktu balik tuan-tuan dan puan-puan ni sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Waktu balik ini, kaedah waktu balik ini sebab dia melibatkan waktu balik yang berbeza-beza. Saya nak maklumkan bagi prasekolah, waktu balik ni ialah 11.30 pagi. Prasekolah 11.30 pagi. Bagi KP-KP, anak-anak KP-KP akan balik jam 12.30 hari. Okey, bagi tahun 1, waktu pulang anak-anak tahun 1 dan tahun 2 sama, 1.30 hari. Waktu itu telah menunjukkan kita tidak serentak anak-anak tuan-tuan dan puan keluar. Bagi prasekolah saya sebut tadi 11.30 pagi, guru prasekolah dengan pembantu prasekolah akan berada di pintu pagar depan kelas prasekolah itu, pintu pagar kecil itu, keluar di situ. Tuan-tuan dan puan-puan pun tidak dibenarkan masuk. Tunggulah anak tuan-tuan dan puan-puan sehingga anak tuan-tuan dan puan-puan keluar mengikut penjarakan yang telah ditetapkan. Okey. Kemudian yang penting di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan tadi masanya tadi, prasekolah 11.30 pagi, KP-KP 12.30 hari, tahun 1 dan tahun 2 sama 1 petang. Apa yang saya nak tekankan ialah tuan-tuan dan puan-puan, patuhi masa menunggu anak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau prasekolah pukul 11.30, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan yang menunggu anak prasekolah awal sikit, jangan tunggu 11.30 baru nak keluar daripada pintu rumah. 11.30 anak-anak tuan-tuan dan puan-puan keluar. Saya kalau boleh anak tuan-tuan keluar pintu pagar, terus tuan-tuan dan puan-puan sambut, terus bawa anak pulang ke sekolah. Ini norma baru yang kita kena jaga keselamatan. Kita tak nak anak tuan-tuan dan puan-puan menunggu ataupun berlongkok di luar menunggu. Sebab itu cikgu-cikgu kita dah bersedia menunggu, membantu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi prasekolah 11.30, janganlah tuan-tuan keluar daripada rumah, ikut penjarakan lah, ikut jarak tuan-tuan dan puan-puan daripada rumah ke sekolah SKTTJ. Berapa jarak masa, jadi tuan-tuan boleh setting masa sampai kat sekolah 11.30, maksudnya keluar daripada rumah mungkin 11.15 dah keluar daripada rumah. Ataupun yang jauh sikit itu mungkin 11.10, 11.5 minit keluar daripada rumah. Yang penting tuan-tuan menunggu di pintu pagar, anak-anak tuan-tuan terus saja masuk dalam kereta ataupun menaiki motosikal dan sebagainya. Jadi nak memudahkan, kita tidak berlaku, tidak mahu, sebab ini sangat ditekankan oleh KPM, JPNS dan PPD. Kita tidak mahu berlaku penyuraian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan daripada sekolah waktu balik dalam keadaan sesak di pintu pagar utama, di pintu pagar yang telah disediakan di hadapan kawasan sekolah, berlaku kesesakan. Ini yang nak dielakkan, ini yang sangat ditekankan oleh KPM
berdasarkan kepada garis panduan yang telah diluluskan oleh MKN dan KKM. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham situasi yang kita hadapi. Seperti mana saya sebutkan tadi, prasekolah 11.30 pagi, KPKP 12.30 hari, tahun 1 dan tahun 2 pukul 1 petang. Jadi kalau macam tahun 1, tahun 2 itu saya sebut tadi, tahun 1, tahun 2 KPKP di pintu pagar utama, waktu pagi balik, waktu pagi waktu sampai ke sekolah. Begitu juga dengan waktu balik, pintu pagar utama melibatkan tahun 1, tahun 2 dan juga KPKP. Prasekolah di pintu pagar yang kecil yang telah disediakan. Sama juga. Mana anak tuan-tuan dan puan-puan masuk waktu pagi, begitulah waktu balik nanti anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan dibantu oleh guru-guru kelas dan pembantu guru kelas untuk kaedah waktu balik penyuraian, yang mana penyuraian itu kita nak berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dapat balik dalam keadaan selamat, tidak berlaku kesesakan. Tuan-tuan pun selesa ambil anak tuan-tuan dan puan-puan, terus saja balik pulang ke rumah. Tidak ada anak-anak tuan-puan tertunggu-tunggu. Walau bagaimanapun, sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan ada masalah nak menunggu nak sampai pada waktu yang ditetapkan tu, namun demikian pihak sekolah telah menyediakan alternatif untuk anak tuan-tuan dan puan-puan di ruang menunggu yang disediakan. Namun demikian, ruang menunggu yang kita sediakan itu tidaklah mencukupi ruang kapasiti seperti mana kalau contohnya tahun 1 contoh 200 orang, kita tahun 1 tahun ini 2021 daripada kelas yang pertama hingga kelas yang terakhir ada 6 kelas. Jadi takkanlah 6 kelas tu nak tunggu dengan 200 bilangan pelajar tertunggu-tunggu dekat depan pintu pagar, 200 orang. Tuan-tuan boleh bayangkan masalah yang pihak sekolah hadapi bila 200 orang berkumpul dalam keadaan serentak. Itu yang kita nak elakkan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham jelas dengan harapan yang pihak sekolah telah sediakan urusan bagi memudahkan tidak berlaku demi keselamatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kita jaga kita bersama, seperti mana tagline daripada KKM yang berulang-ulang setiap hari melalui sidang media. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia menekankan tentang betapa pentingnya kita jaga kita, betapa pentingnya kita nak memutuskan rantaian. Jadi kita kena jagalah. Kita jaga kebat sekolah dah bersedia dengan garis panduan, SOP dan sebagainya. Tapi apabila berlakunya sesi sekolah berakhir, tamat, jadi terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mematuhi masa yang telah saya sebutkan tadi. Patuh kepada masa waktu balik, tuan-tuan dan puan-puan terus saja ambil anak tuan-tuan dan puan-puan dan pulang ke rumah. Jadi kita sama-sama, kita jaga kita. Pihak sekolah sediakan SOP, sediakan jadual, sediakan peraturan secara berperingkat-peringkat, tunggu masa untuk dilepaskan kelas yang pertama hinggalah kelas yang terakhir, sehinggalah penyuraian itu berakhir dengan berjalan dengan baik dan lancar. Perlukan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan juga, bagi membantu melancarkan waktu balik ni. Saya tak ada masalah sekiranya waktu datang, sebab waktu datang ni tak ada masalah, sebab kita faham ni waktu balik ni sebab serentak murid-murid balik. Kalau tahun 1, tahun 2 tadi serentak pukul 1. Bagi kelas prasekolah 11.30 pagi, bagi KPKP 12.30 hari. Jadi tahun 1, tahun 2 ni waktu baliknya sama juga, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita elakkan daripada berlakunya kesesakan. Begitu juga dengan anak-anak ataupun ibu bapa penjaga yang melibatkan kelas tahun 3 sampai tahun 6 nanti. Pada sesi persekolahan dibuka 8 Mac nanti. 8 Mac lagi mencabar keadaan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita dah semua, bila sekolah dah dibuka, sesi persekolahan dah berlangsung, prasekolah KPKP tahun 1 sampai tahun 6 akan berlakulah seperti mana yang disebutkan tadi. Waktu pagi tak ada masalah, waktu datang. Waktu balik ni kaedah yang kita nak tetapkan, yang mana waktu balik bagi tahun 3 hingga tahun 6 akan dimaklumkan nanti dalam guru kelas masing-masing waktu jadual yang mereka balik, dan kita nak elakkan waktu balik yang serentak sama. Sebab itulah kita akan jadualkan secara berperingkat kelas mana yang terlebih dahulu akan keluar, dan kita akan cuba selesaikan secara berperingkat-peringkat supaya tidak berlakunya kesesakan di pintu pagar utama waktu balik. Cuma saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan berilah kerjasama. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menunggu di bahagian pintu pagar utama nanti, kalau berlaku sedikit kelewatan, bukan kita sengajakan untuk lewat anak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan faham, kita sekolah kita hampir 1,200 orang murid.
apabila 8 Mac ini, saya cerita ni tentang 8 Mac nanti. 8 Mac nanti bila semua sekolah semua dah dibuka, semua warga sekolah hadir ke sekolah, tahun 1 sampai tahun 6 PRA dan KPKP, itulah kita suasananya, keadaannya yang cukup mencabar. Dalam kita nak mengamalkan norma baru, maka perlukan kesabaran daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan menunggu anak-anak di luar sana. Mungkin berlaku sedikit kelewatan dan sebagainya, sebab kita nak menguruskan anak tuan-tuan dan puan-puan, nak menyusun atur anak tuan-tuan dan puan-puan bila balik ke rumah nanti, apabila sesi persekolahan dibuka pada 8 Mac nanti. Jadi kita akan keluarkan secara berperingkat-peringkat, secara teratur, secara tersusun, berlaku penjarakan dan sebagainya. Oleh sebab itulah mungkin mengambil sedikit masa. Kalau tadi mungkin tahun 1, tahun 2 keluar pukul 1, mungkin tahun 3 dan tahun 6 nanti akan keluar waktunya 1:30 petang ataupun pukul 2. Itu berdasarkan pada jadual yang akan dimaklumkan dalam grup kelas masing-masing tahun 3 sampai tahun 6 nanti waktu balik. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas. Kita nak keluarkan secara berperingkat-peringkat. Kita tak mahu keluar serentak, sebab itu kita nak jaga. Yang saya tekankan sebut ini berulang kali berkaitan dengan kaedah waktu balik, penyuraian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pada waktu balik nanti. Itu sangat ditekankan sebab ini yang sangat diambil berat, diambil perhatian oleh KPM, JPMS dan juga PPD, supaya apabila sesi persekolahan tamat, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dapat balik dalam keadaan yang selamat, ada penjarakan, tidak berlaku kontak rapat dan sebagainya. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum dengan keadaan environment iklim kawasan berhampiran di sekolah DTJ ini merupakan telah berlaku kluster yang besar bilangan kes COVID-nya di kluster Sungai Gadut dan juga kluster DTJ. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham dengan keadaan semasa yang kita berlaku. Jadi saya mengharapkan kerjasama sepenuhnya daripada ibu penjaga bagi memudahkan urusan anak-anak kita. Yang paling penting kita jaga kita, yang paling penting kita selamat, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan selamat. Sebab ini perkara yang sangat ditekankan oleh KPM, JPN dan PPD termasuk pihak sekolah sendiri, supaya keselamatan anak tuan-tuan dan puan-puan perlu menjadi keutamaan pihak sekolah. Jadi saya meletakkan keutamaan keselamatan anak tuan-tuan dan puan-puan sebagai perkara penting yang perlu diambil berat oleh perhatian oleh tuan-tuan dan puan-puan sepanjang sesi persekolahan dibuka nanti pada 1 hari bulan Mac, dan begitu juga pada tarikh minggu berikutnya pada 8 hari bulan Mac nanti. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan berilah kerjasama yang sebaik mungkin, dan insya-Allah kita sama-samalah doakan mudah-mudahan segala perancangan yang kita rancang dalam tempoh masa yang terdekat ini bagi sesi bersemuka persekolahan dibuka, kita sama-sama dapat mengamalkan penjarakan dan sebagainya dalam keadaan norma baru. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan menjaga keselamatan kita bersama, patuh kepada arahan yang telah dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah, sentiasa mengikuti perkembangan semasa apa yang berlaku, dan kita pihak sekolah sentiasa menyampaikan info-info terkini kepada maklumat-maklumat terkini kepada ibu penjaga dalam media sosial melalui WhatsApp dan juga segala medium yang kita ada bagi menyampaikan info-info terkini bagi memudahkan urusan sesi persekolahan dibuka pada 1 Mac dan juga 8 Mac nanti. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan segala perancangan yang telah kita tetapkan dapat dipatuhi sepenuhnya oleh tuan-tuan dan puan-puan secara bersama, dan yang paling penting kita dapat menjaga keselamatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, dapat hadir ke sekolah dalam keadaan selamat. Sangat dialu-alukan untuk hadir ke sekolah dengan dalam keadaan yang penuh semangat, dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan norma baru dan sebagainya. Begitu juga waktu balik nanti dalam keadaan selamat. Jadi insya-Allah dengan taklimat yang secara ringkas ini saya sampaikan, sebarang masalah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah terus hubungi saya dengan dibantu, kalau dibantu oleh GPK, Barisan GPK Sekolah Kebangsaan Taman Tengku Jaafar Seremban. Itu sahaja maklumat taklimat yang saya nak sampaikan. Selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak ABC, anak-anak yang baik dan disertai SKTTJ, dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama pihak sekolah memberikan sokongan dan dorongan bagi sama-sama kita menjayakan sesi persekolahan 2021 dapat berlangsung dalam keadaan yang penuh baik, berjalan keadaan yang penuh lancar, dan anak tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar dalam keadaan selamat. Sekian,
Apa yang baik itu daripada diri saya sendiri, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang saya menyampaikan kalimat ini ada beberapa perkara, tutur kata saya yang tidak menyenangkan. Saya mohon ampun dan maaf, dan saya mendoakan mudah-mudahan sesi sekolah kita dapat berjalan dengan baik, sentiasa berada dalam di bawah lembayung rahmat dan nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.